Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuzuluddin Abdul Razak. Fokus minggu ini 3 minit bersama Japin. Dan lagi sengsara yang time PKP lah. Sebab kami terpaksa mengajar melalui online kan. Dan terpaksa mencari tempat yang lebih tinggi lah untuk mencari line. Yang ada di bukit sini kan, nah disitulah tempat kami selalu. Berapa perjalanan pergi? Lebih kurang dalam 500 meter lah. Tapi naik bukit itu Cabaran dia lagi. lain lagi yang bila naik di bukit itu. Dengan pelajar kali. Ya, student pun ikut sama-sama di sana, terutama yang college dari U kan, orang terpaksa naik di bukit itu. Jadi dengan adanya tawa di sini kan, betul-betul sangat memberi kebaikan lah, terutama kepada pelajar-pelajar, penduduk kampung lah. Senang sudah berurusan. Macam saya dulu, masa COVID-19 saya seorang pelajar. Jadi saya perlu mencari tempat yang ataupun liputan yang lebih baik lah. Contoh macam memang betul di atas pokok pun boleh cari line. Macam contoh di kawasan berbukit yang lain. Jadi saya sebagai seorang pelajar tentu saya sangat mengalami kesukaran untuk mendapatkan line internet. Untuk kegunaan saya sendirilah, bukan saya sendiri saja, orang awam pun juga begitu. Contoh macam pekerja kerajaan, swasta dan sebagainya lah. Sekarang perubahan dia sangat memuaskan, liputan amat baik, di mana kami tidak perlu mencari tempat ataupun hotspot yang baik. Media online, macam contoh kalau untuk bisnes, untuk dulu sangat susah untuk mau kasih share ataupun promote benda-benda nih yang melibatkan bisnes. Jadi dengan adanya lain yang ada sekarang, jadi lebih mudah lah untuk menghubungkan customer-customer yang ada di sini. Tidak lagi perlu mendaki bukit atau memanjat pokok untuk mendapatkan liputan internet. Itu antara kelegaan yang disuarakan penduduk kampung rancangan Belia Tiulon selepas siapnya sebuah menara telekomunikasi di kawasan berkenaan. Menara di bawah projek Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 1 tersebut telah beroperasi pada penghujung Mac dan merupakan satu daripada 55 menara yang diluluskan bagi kawasan Parlimen Pansiangan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Arthur Kurup berkata, fasiliti tersebut telah memberi manfaat kepada 2,000 penduduk sekitar termasuk melancarkan aktiviti ekonomi serta pembelajaran dan pengajaran sekolah berhampiran. Kita ada beberapa kampung di sekitar kawasan ini, termasuk satu sekolah SK Rancangan Belia dan sebagainya. Jadi sebelum ini, kawasan ini merupakan satu black spot di mana langsung tidak ada line internet ataupun telekomunikasi. Maka dengan pembinaan menara ini, kita telah mengubah hidup mereka dan memberikan kemudahan yang agak wajib dalam dunia yang moden sekarang. Maka dengan ini kita berterima kasih kepada SKMM, kepada Kementerian Komunikasi dan juga kepada penduduk kampung yang telah memberikan kerjasama. Dan saya sebagai wakil rakyat Parlimen P182 Pansiangan akan memastikan supaya pelaksanaan baki 36 menara itu akan dilaksanakan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan menara komunikasi projek Jendela di Kampung Rancangan Belia Tiulon di Suk Keningau pada Sabtu. Merangkap Parlimen Pansiangan, Arthur berkata di bawah program Jendela, 55 menara baru diperuntukkan di kawasan berkenaan termasuk naik taraf 137 stesen pemancar, ketersediaan sambungan getian optik kepada lebih 6,000 premis dan 25 lokasi jalur lebar satelit. Setakat suku keempat tahun 2023, capaian liputan pundah alih bagi kawasan berpenduduk di daerah tersebut adalah 62.85%, meningkat daripada 40.97% sebelum pelaksanaan projek Jendela. Seterusnya, industri makanan berasaskan pokok rumbia di daerah Beaufort mampu dibangunkan sebagai sumber ekonomi yang mapan dengan penghasilan pelbagai produk hiliran bernilai tinggi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan, Datuk Ruslan Muharram berkata, pihaknya telah menubuhkan satu jawatankuasa tindakan ekonomi sebagai usaha mengembangkan industri berkenaan ke peringkat yang lebih tinggi. Jelasnya, jawatankuasa tersebut bertanggungjawab untuk memenuhi permohonan pengusaha seperti penggunaan mesin, fasiliti pemprosesan termasuk program keusahawanan yang berimpak tinggi melibatkan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS. Dan untuk yang terbaru ini kita telah mewujudkan satu task force, ada jawatan kuasa ada jawatan kuasa ekonomi bagi Dun Lumadan.
di mana kita ada satu komuniti. Komuniti ini akan bergerak, akan akan membimbing kepada anak-anak yang sekarang ini macam pengusaha yang sekarang ini mereka sudah berusia. Mereka perlu melatih anak-anak mereka yang mungkin yang tidak dapat melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi. Tapi dengan adanya kemahiran yang sedia ada oleh ibu bapa mereka ini perlu mereka turunkan kepada anak-anak mereka supaya kesinambungan aktiviti untuk produksi sagu ini dapat berterusan sejajar dengan mereka yang mencari pekerjaan di keluar daerah, ke kota dan sebagainya, yang sebenarnya mereka kalau dibimbing, dididik di kampung dengan keluarga itu sendiri tidak perlu pun mencari pekerjaan di luar sana. Pekerjaan sudah wujud di sini. Tambah Ruslan, industri berkenaan telah membuka peluang ekonomi baharu yang lebih meluas kepada penduduk setempat, antaranya melalui pengusahaan rumah inap desa, pelancongan komuniti di samping mempromosikan makanan tradisional rakyat Sabah ke negara luar. Apabila pelancong ramai datang sini, sudah tentu mereka juga memerlukan penginapan dan memerlukan perkhidmatan catering dan sebagainya. Dan ini juga mendapat limpahan kepada mereka yang menyediakan homestay, menyediakan perkhidmatan makanan dan sebagainya. Jadi maknanya itu sebab bila kita menjadi diberi tanggungjawab sebagai wakil rakyat, kita melihat itu lumah dan sejahtera. Maknanya bukan saja kepada keperluan asas seperti air, listrik dan sebagainya, tapi dalam sudut ekonomi. Beliau berkata demikian kepada Jabatan Penerangan Sabah semasa program lawatan ke salah sebuah kilang pemprosesan sagu di Kampung Kuala Balik, Beaufort minggu lalu. Untuk makluman, Kampung Balik yang terletak di daerah Beaufort itu sinonim dengan penghasilan makanan tradisional seperti ambuyat atau linut, sagu dan produk makanan ringan berasaskan sagu seperti kubal dan tumpi. Dari sudut pembangunan keusahawanan, kerajaan negeri juga telah menyalurkan bantuan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, Majlis Amanah Rakyat MARA dan agensi di bawah Kementerian Perdagangan sebagai usaha menjamin keterjaminan produktiviti sagu di kawasan berkenaan. Sekian 3 minit bersama Japan, dapatkan info semasa dan perkembangan terkini Kerajaan Persekutuan dan Negeri hanya di Japan Sabah.